Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Muhammad Haziq. So hari ni aku nak cerita macam mana kita nak linkkan video daripada OBS kepada Microsoft Teams. So dengan menggunakan kaedah ni, every time bila kita bercakap dalam Microsoft Teams, instead of hanya ada gambar kita dengan background virtual yang tak apa-apa tu kan, so kita boleh tukar virtual background tu menjadi slide kita ataupun konten yang kita nak tunjukkan kepada audience. Macam mana nak buat? Sebenarnya tak susah pun. Anda hanya perlukan OBS software, Open Broadcaster Studio ke Open Broadcaster Software, OBS software, bersama-sama dengan plug-in virtual camera. Anda boleh download dalam description di bawah. Anda perlukan kamera yang boleh disambungkan kepada komputer dan boleh digunakan untuk dijadikan sebagai sumber kamera. Aku cadangkan untuk korang menggunakan kamera yang mempunyai resolusi yang tinggi, sebaik-baiknya 1080 ataupun 1080p ke atas. Kalau guna kamera yang biasa-biasa tu okey je, tapi gambar tu tak berapa nak cun lah. Tak ada masalah pun, boleh guna. Dan yang ketiga adalah material yang kita nak letakkan di belakang kita. Material tu boleh jadi slide, boleh jadi video, boleh jadi gambar, boleh jadi apa-apa je. Okay, dan yang seterusnya, yang keempat, okay, benda ni adalah optional. Kalau ada, lagi bagus. Kalau tak ada, then tak ada masalah pun, iaitu green screen. Dengan menggunakan green screen, kita boleh hilangkan background macam video aku yang sebelum ni. Dan kita boleh tampal gambar kita dalam slide kita, seolah macam kita berada dalam slide kita tu. Awesome weh. Okay, so sekarang kita dah ada semua perkara yang diperlukan. So korang dah ada software, korang dah ada hardware dia. Jom kita open kepada OBS dan aku akan cerita step by step macam mana nak buat. Okay, first kita akan guna OBS. OBS ni adalah software yang akan menggabungkan video feed dan juga material yang akan berada di belakang kita tu nanti. Jadi benda pertama yang perlu kita buat ialah bila kita dah buka OBS, aku terpaksa tekan display capture ni awal-awal. Kalau tak, korang takkan nampak apa-apa. Korang akan nampak blank saja. First sekali kita nak tambah sources. Dalam kes kita ni kita perlu dua sumber, iaitu video kamera dan juga material, iaitu slide yang akan berada di belakang video kita nanti. Mula-mula sekali kita tekan je logo tambah ni dan kita tekan video capture device. Automatic OBS akan identify kamera yang kita akan gunakan. Kalau korang guna laptop, korang akan nampak feed webcam korang lah. Kali ni aku guna action camera aku, so that's why dia punya view dia sangat luas. Sebabkan aku boleh ubah resolution dia, aku akan ambil resolution yang paling tinggi. Okay, dan itulah hasil dia. Okay, sekarang ni kalau korang nampak video feed ni memang sangat besar, betul tak? Semua benda boleh nampak kan? Sheltok aku pun boleh nampak, tingkap pun boleh nampak, pintu pun boleh nampak. Okay, so sekarang ni kita nak kecilkan. Dan kalau korang perasan kat belakang aku ni ada green screen. Aku dah letakkan green screen kat belakang ni siap-siap supaya aku boleh buang background ataupun warna ni supaya dia jadi macam seolah-olah aku berada dalam slide tu nanti. Itu nanti kita akan buat kejap lagi. Yang pertama sekali kita crop dulu video kita ni, feed kita ni. Kita tekan alternate dekat keyboard. Sambil tekan tu kita tekan pada bucu kotak yang warna merah ni. So kita tekan alternate dan kita boleh kecilkan. Kita kecilkan. Kalau korang perasan bila aku kecilkan, background yang tadi, yang mula-mula kita ada tadi, iaitu display tu dah timbul kat belakang. Okey, dan kita kecilkan sampai kita rasa sesuai. Aku rasa ni pun dah just nice. Kalau aku ke belakang pun kepala aku still nampak lagi. Dan okey, dah done. So kita sekarang ni dah ada dua layer. Yang pertama, layer yang pertama ialah video muka aku ni, dan di belakang tu adalah layout software tu. Kalau korang perasan, sekarang ni apa yang perlu kita buat ialah kita nak buang background hijau ni. Itulah guna green screen tu. Kita nak chroma key kan dia ataupun kita nak overlay kan dia. Macam mana? Senang je, tak susah pun. Kita pergi pada video capture device, kita right click, kita tekan pada filters, dan pada tab bawah ni effect filter ni kita tekan tambah dan kita cari chroma key. Chroma key okey. Pada sini aku tengok semua benda dah macam okey. Kita boleh play around lah, kita nak nampak kalau macam kadang-kadang dia tak perfect, nampak hijau, kita boleh play around dengan slider ni. Tak ada formula sangat lah, asalkan dia cantik kat mata korang pun dah okey dah semuanya. Aku rasa dah okey dah, just nice. Okay, so basically aku dah berjaya menghilangkan background aku dan aku dah berada pun dalam workspace. Latih challenge. So aku dah berada pun dalam workspace kita ataupun kita dah ada berada dalam display kita. So kita boleh besarkan, kita boleh letak kat tengah, letak kat tepi, kat mana-mana lah kita nak letak pun tak ada masalah. Okay, sekarang ni kita dah ada video kita dan kita dah pun berada dalam workspace. Yang seterusnya kita nak tambah kita punya
bahan pengajaran ataupun kita nak letak material dekat belakang. OBS ni dia akan capture tau setiap windows yang akan kita open siap-siap dekat bawah. So jadi kita kena ada satu slideshow yang kita dah buka dulu, baru kita buka OBS supaya nanti dia boleh capture sebagai input untuk berada di belakang kita nanti. Untuk PowerPoint pula, pertama sekali apa yang korang perlu buat ialah bila korang buka PowerPoint, pergi kepada tab slideshow dan korang pergi kepada tab dekat ni, setup slideshow ni. Okay, by default dekat show type ni, PowerPoint kita akan berada dalam keadaan presented by a speaker, letak dalam full screen. Maknanya dekat sini macam biasalah kan, bila kita letak dalam presentation mode, bila kita klik je logo presentation tu, dia akan terus jadi full screen untuk buat presentation. Tapi untuk kita nak fitkan dia bersama-sama dengan OBS ke dalam Microsoft Teams, kita kena pilih pilihan yang kedua ni, iaitu browse by an individual window. Okay, so apa yang akan berlaku? Okay, kita tunjuk Kalau dalam full screen ni, bila kita tekan OK, bila kita tekan presentation mode, dia akan jadi begini. Dia akan jadi full screen macam tu. Tapi kalau katakanlah kita pergi kepada yang kedua ni, browse by individual window ni, kita tekan OK. Bila kita tekan presentation mode, dia akan jadi window macam ni. OK, apa beza dia yang tadi tu dengan full screen dengan yang ini? Kalau full screen tadi, kita susah sikit nak control slide kita. Dalam keadaan kita nak control kita punya environment dalam OBS ni bersama-sama di dalam, bila kita nak letakkan di dalam Teams nanti. Tapi bila dekat sini, kita boleh control kita punya PowerPoint tu. Kita boleh klik macam biasa, previous macam biasa, control macam biasa. Dalam masa yang sama dia akan fitkan benda ni secara live ke dalam Microsoft Teams kita tanpa kita nak perlu ubah-ubah Windows dekat keyboard. Pening nanti. So kita guna cara yang mudah sahaja. Dan seterusnya, bila kita dah buka Microsoft PowerPoint kita ataupun PowerPoint kita dekat luar, kita tambah satu lagi, iaitu window capture. Kita tekan tambah dan kita pilih window capture. OK, dan kita pilih mana yang window mana. So sebabkan kita dah buka tadi, dah ada dekat sini, kita pilih PowerPoint, saya handsome PowerPoint, dan dia akan berada di hadapan kita. Jadi kita tak nak benda slide ni berada di depan kita, tutuplah muka kita nanti kan. Kita nak dia berada di belakang kita. So kita dragkan dia ke bawah, video capture device. Kita letakkan dia kat belakang dan automatically dia akan berada di belakang kita. Okay, yang putih-putih tu adalah dia punya bug, pedulikan. Okay, dan kita boleh besarkan dan sebagainya. Dia akan berkadar arus, berkadar langsung dengan perubahan yang kita buat dekat sini. Okay, so korang play around dengan size ni. Agak-agak macam mana, cantik ke tak, susun, beri cuncun kat belakang ni supaya dia tak nampak, tak terlalu besar, tak terlalu kecil, supaya tak ada black bar, susun cantik. Okay, should be okay kot. Alright. So sekarang ni masalah dia, aku pula tertempik dekat atas slide tadi. So kita boleh ubah kedudukan ketiga-tiga layer tadi dengan sekadar klik sahaja. So kita klik dan kita pindahkan. So content kita dekat sebelah sini dan kita berada di sini, dan seolah-olah kita macam berada dalam slide tapi kita bergerak-gerak. Kita bukannya video recorded dan sebagainya. So sekarang ni kita dah susun kita punya video content, kita dah jadi macam ni. Kalau korang rasa korang terlalu mengganggu, korang boleh letakkan kat tepi, korang boleh besarkan lagi. Korang nak jadi joker ke, nak main play around, suka hati korang lah. Korang nak letak besar ke, nak jadi kecil ke apa ke, pun tak ada masalah. Letak je dekat sini dan korang akan berada di dalam skrin seolah-olah korang bercakap dengan audience. Seterusnya, apa yang perlu kita buat ialah, ingat tak awal-awal tadi aku kata korang kena download OBS software bersama-sama dengan virtual camera plugin. Bila kita download OBS ni, aku tak sure lah latest revision tu dah siap ada plugin ke tidak. Tapi kalau dah ada lagi senang. Kalau tak ada pun tak susah pun. Nanti aku akan bagi link kat bawah. Korang just klik link tu. Bila dah download, korang just double klik untuk install. Dan korang restart korang punya software balik. InsyaAllah dia akan terus automatically berada dalam software OBS berkenaan. Okay, so sekarang ni aku letakkan OBS software dekat separuh skrin dan Microsoft Teams dekat separuh skrin aku. So aku dah open dan aku dah create session dengan Microsoft Teams. Pertama sekali, apa yang perlu kita buat ialah, benda pertama sekali ialah kita kena pastikan dalam kita punya OBS kita dah turn on kan function virtual camera.
macam mana nak buat, kita klik dekat atas, dekat tools, kita cari virtual camera dan kita tekan OK dan kita just tekan start. Yang lain-lain ni aku tak usik pun. Fungsi-fungsi lain ni kalau tengok auto start, horizontal flip ni aku tak usik apa-apa pun. Aku just tekan start dan aku just tekan pangkah. So secara umumnya kita dah beritahu dekat OBS yang OBS akan onkan virtual camera. So mana-mana apps yang lain akan boleh pick up feed daripada OBS ni sebagai image yang akan dikeluarkan. Jadi aku dah buka aku punya Microsoft Teams dan benda pertama sekali yang perlu kita buat ialah kita setting kepada dekat 3 button tu ataupun 3 dot tu, kita pergi kepada show device setting dan korang kena pastikan pada pilihan kamera korang pilih OBS camera. Bila korang dah pilih OBS camera, dan next is korang boleh turn on kan kamera. Dan secara automatik gambar kita apa yang dikeluarkan dalam OBS tadi akan keluar dekat Microsoft Teams. Sekarang ni nampak macam pelik kan? Wow, macam Matrix kan? Terlalu banyak diri aku kat sini kan? Sebabkan oleh image ni dipantul-pantulkan. Jadi apa yang boleh kita buat ialah kita kena letakkan window capture di atas display capture, dan inilah feed yang akan kita nampak dekat Microsoft Teams. Okay, sekali lagi aku recap. Yang pertama, video capture device, sumber video kamera yang akan menangkap muka kita, yang kita akan green screen kan dengan menggunakan chroma key. Lepas tu kita susun, kita boleh letak lah image kita tu kat mana-mana dalam slide kita tu, nak besarkan ke, nak kecilkan ke, nak terbalikkan ke, tak ada masalah. Seterusnya kita letak window capture di bawah video capture device untuk kita import ataupun kita masukkan content slide. Sebelah sini, slide content yang kita nak tunjukkan kepada audience. Dan seterusnya kita tekan dekat atas ni, dekat atas tu, dekat tools kita tekan virtual camera untuk menjadikan kita punya semua benda ni akan disalurkan ataupun akan dijadikan sebuah image camera. Dan bila kita pergi kepada Microsoft Teams, make sure untuk korang select kamera korang sebagai OBS camera, dan inilah image yang korang akan dapat. So senang je, tak susah pun. Lepas ni kita boleh buat ramai-ramai. So aku harap video ni boleh memberi manfaat kepada korang. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.